kita sentiasa berada dalam 3 keadaan. Apa dia keadaan tu? Pertama, keadaan yang kita sentiasa berada menerima nikmat daripada Allah SWT. Kan? Keadaan kita. Jadi dalam keadaan tu kita perlu bersyukur. Keadaan yang kedua, keadaan kita diuji oleh Allah SWT dengan cubaan dan juga dengan musibah. Keadaan yang kedua ni memerlukan kita untuk bersabar. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga, kita setelah kita melakukan dosa, setelah kita melakukan dosa, kita perlulah bertaubat. 3 keadaan yang kita berada dalam 24 jam yang kita ada ni, kita sentiasa perlu bersyukur. Yang pertama. Sebab apa? Sebab sepanjang masa Allah beri kita nikmat. Allah bagi kita nikmat kesihatan. Allah bagi kita nikmat kekayaan. Macam-macam lah. Ada keluarga, ada anak, ada suami, ada semuanya lah. Duduk dalam keadaan yang negara yang amannya, ada kawan-kawan. Antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita kena sentiasa 24 jam bersyukur pada Allah SWT walaupun ada dalam masa yang sama Allah uji kita. Jadi kita kena bersyukur, kita kena bersabar bila Allah uji kita. Dan ujian tu tak semestinya dalam bentuk musibah saja, ujian kesenangan juga ujian. Apa yang kita terima nikmat juga adalah ujian. Jadi kita kena sentiasa bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga ialah bila kita berbuat dosa. Dan selalunya kita silap, khilaf, kita buat dosa. Jadi kita kena sentiasa bertaubat. Jadi syukur, sabar dan taubat ni adalah sesuatu yang sepatutnya menjadi darah daging kita. Okey? Ni yang pertama ni tajuk dia, taubat. Apa maksud taubat? Apa maksud taubat? Taubat bererti menyesal atas perbuatan dosa dan tidak mahu mengulangi perbuatannya. Okey? Nampak kan? Puan Siti Hamizah, nampak dia punya ni kat skrin? Nampak? Nampak. Okay, good. Bagus Jadi inilah dia taubat. Taubat ni mesti ada penyesalan. Dan okay. 3 cara. Apa benda yang kita perlu nak buat supaya taubat kita diterima oleh Allah SWT. Menurut Imam Nawawi, agar taubat kita diterima Allah, yang pertama kita perlulah menjauhi dosa dan maksiat yang kita lakukan tu, kena berhentilah. Kena berhenti. Lepas tu menyesal. Rasa kesal dengan dosa yang kita buat. Dan yang ketiga, mesti ada azam untuk tak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kita tak nak buat lagi. Kita tak nak buat lagi. Mesti ada perasaan tu dalam diri kita. Dan akhirnya yang keempat, kalau dengan Allah SWT, dosa kita dengan Allah, contoh dosa kita tak solat ataupun dosa kita tak puasa, 1, 2, 3 saja. Kita kena berhenti buat maksiat tu, kita kena menyesal dan kita berazam tak nak buat lagi. Tapi kalau dosa kita buat dengan manusia yang terkait dengan hak orang lain, kita ambil barang orang ke, kita buat fitnah pada dia ke, kita apa saja yang berkait dengan hak orang lain, kita perlu kembalikan kepada tuannya yang berhak. Masa kita nak minta maaf tu, kita kena kembalikan. Tak kiralah dalam bentuk fizikal, barang, kalau barang fizikal ataupun dalam bentuk yang tak nampak, kehormatan dia, maruah dia dan sebagainya, kita kena bersihkan maruah dia, kehormatan dia daripada kalau contohlah orang fitnah, orang aibkan orang lain dan sebagainya kan, benda ni kita kena buat supaya taubat kita tu diterima dengan Allah, diterima oleh Allah. Sebab tu dosa dengan manusia ni lagi berat lah.
Sebab kita sama ada kita tak dapat nak jumpa dia ataupun dia tak nak maafkan kita, ya. Tak nak maafkan kita. Jadi kita kalau dengan Allah SWT kita direct saja. Tak perlu yang 4 tu, ya. Okay. Okay, next, Raihan. Yang berikutnya, selepas kita melakukan 4 perkara ni, okay, kepada siapa seruan bertaubat ni? Siapa yang perlu bertaubat? At-Tawwab, At-Tawwab ni salah satu daripada nama Allah, asma Allah, ya. Allah tu Maha Penerima Taubat. Nama Allah ialah Maha Penerima Taubat. Jadi seruan bertaubat ni ditujukan kepada semua pembuat maksiat. Tak kira lah, ya. Pembuat maksiat tu siapa saja, bila dia buat maksiat, Allah seru dia bertaubat. Ya, orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang berada di persimpangan, ya, kejap buat baik, kejap buat durhaka pada Allah, buat maksiat pada Allah, juga perlu bertaubat. Dan juga orang beriman macam kita, ya, orang beriman macam kita ni pun mesti bertaubat. Wajib bertaubat. Apa Allah sebut dalam surah An-Nur, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kita nak jadi orang yang beruntung, kita kena bertaubat. Okay. Baik. Next. Okay, bertaubat itu wajib bagi setiap individu. Dia maknanya kalau kita kat sini ada 40 orang, Alhamdulillah 40 orang ni wajib bertaubat. Setiap individu kena buat untuk diri sendiri. Tak ada orang lain boleh tak ada orang lain boleh ambil tugas ni. Kalau kita yang buat dosa, kitalah yang kena bertaubat dengan Allah. Bukan nak suruhlah mak kita tolong bertaubatkan untuk kita. Tak boleh. Nak suruhlah anak kita buatkan untuk kita. Tak boleh. Nak suruh cikgu kita, tok guru kita. Tak ada. Kita sendiri yang kena melakukannya. Dan segera menuju kembali kepada Tuhan tanpa bertangguh. Yang ni kita takut, ya. Kita tahu Allah SWT itu Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Tapi kita tak nak, kita takut. Kita takut kita tak sempat bertaubat. Jadi kita jangan tangguh-tangguh nak bertaubat. Jangan tangguh-tangguh bertaubat. Hari ni kita buat, kita dah tersedar salah, kita buat dia terus. Pagi kita buat maksiat, tak payah tunggu sampai malam baru nak minta ampun. Bila kita tersedar je, kita istighfar dan kita rasa menyesal dan kita rasa tak nak buat lagi, kita nak bertekad untuk jadi baik. Okay, kita kena bersegera. Itu yang dikatakan segera menuju kembali kepada Tuhan. Okay. Taubat ni diperintahkan kepada, ni tadi kan tajuk slide yang sebelum ni kata kepada siapa ditujukan seruan taubat ni. Taubat diperintahkan ke atas semua orang yang berbuat dosa besar ataupun dosa kecil. Sebab apa? Dosa kecil ni bila banyak-banyak buat berulang-ulang kali dia jadi dosa besar juga. Macam itulah, ya. Kita tak boleh anggap dosa kecil ke dosa besar. Oh, aku tak minum arak, so tak payah bertaubat. Bukan begitu, ya. Kita banyak buat dosa kecil yang berulang tu pun kita kena bertaubat. Contoh orang berzina, orang durhaka pada ibu bapa. Ni banyak sekarang, kita ialah orang yang durhaka pada ibu bapa, kadang-kadang kita melihat ni depan mata kita banyak, anak-anak, orang-orang muda yang durhaka pada ibu bapa, cakap kasar dengan ibu bapa, mengangkat suara dan sebagainya. Apa lagi yang lebih daripada itu pun ada, kan. Jadi mereka perlu bertaubat. Memberi rasuah dan menerima rasuah, ini dalam masyarakat kita, khususnya orang-orang yang ada pegang kuasa, yang dekat, tak kira lah dalam politik ke, dalam kerajaan, dalam perkhidmatan kerajaan ke, yang ada peluang untuk memberi rasuah dan menerima rasuah tu perlu bertaubat. Peminum arak, bukan saja peminum arak, yang menjual arak, yang menghidangkan arak, yang meluluskan arak pun kena bertaubat. Ada pula, tak kira lah nak panggil nama Timah ke, nak panggil nama Joyah ke, tak ada masalah, tetap haram, kena bertaubat.
Lepas tu yang meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Orang kaya yang tak nak keluarkan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Pemimpin yang tak amanah, yang zalim, yang makan harta rakyat, yang tidak menjalankan tugas dengan betul. Tu pun kena bertaubat. Mengambil harta anak yatim. Ini pun ramai juga. Buburlah letak rumah anak yatim dan sebagainya. Tapi tak semua sampai kepada anak yatim. Ini pun kena bertaubat. Jadi bukan itu saja. Ni nak cerita semuanya taubat ni sebenarnya tak ada tinggal satu pun manusia yang Allah seru. Orang yang lalai, orang yang mungkin dia tak buat maksiat besar-besar tu, tapi dia rasa diri dia okey, dia sembahyang, dia puasa, dia pergi haji, dia buat umrah dan sebagainya, tapi dia rasa dia dah okey. Syaitan yang membisikkan, oh engkau orang hebat dan seterusnya, sampai dia lalai. Dan Allah bertanya dalam maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 74. Allah tanya, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Allah tanya pula, kenapa manusia, wahai manusia, kenapa tak bertaubat pada aku kan? Aku ni kan maha pengampun. Jadi Allah offer pada kita. Jadi kita bertaubat ni tidak khusus hanya kepada orang yang buat maksiat sahaja, yang besar-besar, dosa besar saja, tapi dosa-dosa yang lain juga. Termasuklah mungkin orang yang macam kita. Masa kita muda dulu, apa kita punya sumbangan pada agama? Orang yang tak ada buat apa-apa tak ada apa-apa nak membela, nak buat dakwah pada masyarakat dan sebagainya, pun berdosa juga. Pun kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertaubat ni tak terkecuali. Bukanlah orang yang mencuri je kena bertaubat, orang yang tak solat je kena bertaubat, tapi orang yang melalaikan masa yang Allah beri pada dia. Kita ada 24 jam Allah bagi pada kita. Tapi kita duduk rehat-rehat, tengok TV, lepas satu movie kita tengok, lepas satu novel kita baca dan sebagainya. Tak ada masa kita nak buat kerja kebaikan, tak ada masa kita nak buat kerja-kerja, nak ajak orang pergi majlis ilmu, nak ajak orang buat benda baik, tak ada. Itu pun kena bertaubat juga. Itu pun kena bertaubat juga. Jadi maknanya taubat ni pada kita semualah. Pada saya dan juga pada kakak-kakak dan sahabat-sahabat dan juga anak-anak kaum keluarga kita, sahabat-sahabat handai kita, jiran tetangga kita. Seluruh manusia sebenarnya. Okey. Saya nak cerita sedikit tentang taubat ni. Ada mungkin ada yang pernah dengar. Tak apalah Kalau dah pernah dengar tu kira mengulang cerita. Siapa kenal Hasan Al-Basri? Siapa Hasan Al-Basri ni? Pernah dengar ke nama dia? Biasa dengar. Biasa dengar. Okey. Bagus. Biasa dengar. Tapi tak pastilah siapa ni. Dia ni sahabat ke, dia ni tabi'in ke, dia ni tabi'in ke kan? Okey, tak apa. Hasan Al-Basri ni ialah tabi'in. Seorang tokoh di kalangan tabi'in. Seorang yang sangat hebat. Nanti kalau ada masa nanti kita ceritalah pasal diri dia Tapi ada dia seorang yang alim seorang yang berilmu. Hasan Al-Basri ni pernah ditanya oleh ada tiga soalan yang tiga orang yang datang berjumpa dengan dia menceritakan masalah mereka kepada Hasan Al-Basri. Macam mana nak selesai? Satu datang jumpa Hasan Al-Basri, dia kata, wahai tuan, saya ni dah kahwin lama dah. Tapi sampai sekarang saya tak dapat anak lagi. Tak ada zuriat lagi. Okay. Jadi apa caranya, macam mana saya nak berusaha untuk dapatkan zuriat. Jadi Hasan Al-Basri kata, beristighfarlah. Mohonlah ampun kepada Allah. Itu jawapan Hasan Al-Basri. Kemudian datang pula orang yang kedua. Orang yang kedua datang, wahai Hasan Al-Basri, saya ni sentiasa susah dalam hidup saya. Sentiasa sempit. Diuji dengan kemiskinan, kesusahan dan sebagainya.
Macam mana saya nak selesaikan masalah saya? Kemudian Hasan al-Basri jawab, beristighfarlah. Minta ampunlah. Istighfarlah pada Allah. Dan orang yang ketiga datang dengan masalah dia. Kalau tak silap saya, dia datang, dia kata, dah lama tak hujan, habis tanaman dia mati, haiwan ternakan dia pun hampir mati dan sebagainya. Macam mana saya nak atasi masalah yang saya hadapi ni? Hasan al-Basri jawab, beristighfarlah. Kemudian ada orang tanya dia, engkau ni bila semua tanya, orang ni bawa masalah dia, jawab istighfar. Orang kedua tanya masalah dia, jawab istighfar. Orang yang ketiga tanya pun jawab istighfar. Apa sebenarnya? Semua soalan benda lain-lain tapi jawab penyelesaian yang sama. Okey. Apa dia jawab? Yang ni saya nak minta semua orang buka Quran. Kalau dalam Quran tu, Quran Dostam Osmani muka surat 570, juzuk 29. Surah yang ke 71. Surah Nuh. Jumpa tak? Tengok muka surat 570. 570. Okey. Nampak? Jumpa? Semua orang dah jumpa? Yang tak? Dah. Alright. Nanti kan kita tengok yang tak ada Quran terjemahan tu, nanti tengok kemudian muka surat, ingat muka surat 570, surah Nuh. Surah Nuh. Ni cerita tentang Nabi Nuh dengan kaum dia. Kita dengar apa dia kisah Nabi Nuh dengan kaum dia ni. Sedih kalau kita dengar, kita baca surah ni sedih. Tengok macam mana Nabi Nuh mengadu dengan Allah SWT tentang kaum dia. Kaum dia ni yang degil Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Siapa tahu Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Hampir 950 tahun, hampir 1000 tahun. Dia berdakwah siang malam. Dia kata, apa yang disebut kat sini? Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku ni berdakwah pada kaumku ni siang dan malam. Apa lagi dia kata? Dalam keadaan rahsia ataupun terang-terangan, pergi jumpa seorang-seorang cakap, berdakwah seorang-seorang pun tak nak dengar, berdakwah ramai-ramai pun tak nak dengar, pergi siang malam betul, sampai kaum dia buat apa? Kaum dia ambil jari ni tutup telinga, tak nak dengar Nabi Nuh ajak dia beriman kepada Allah SWT. Tutup muka, ambil baju tutup muka, tak nak tengok Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ni sedih, mengadu dengan Allah SWT. Apa Nabi Nuh cakap dengan kaum dia? Ayat 10 tu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat 10. Maka aku berkata kepada kaum dia, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh dia Maha Pengampun. Allah tu Maha Pengampun. Kemudian ayat 11. Ayat 11 muka surat 571. Yursilis samaa alaikum midrara. Nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini jawapan Hasan al-Basri kepada ketiga-tiga orang ni. Ini dia punya dalil dia. Orang yang tak ada anak, tak ada zuriat, orang yang susah, Allah kata istighfarlah kepada Allah. Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Kalau tempat kita kemarau, kering kontang, pokok pun nak mati, haiwan ternakan pun nak mati, banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar kerana janji Allah, Allah akan menurunkan
hujan dari langit. Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita susah hidup kita ni, kita kena kembali kepada Allah. Kita kena turn back to Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa balik dengan Allah. Kenapa kita jadi susah macam ni? Kenapa? Kita kena tengok balik, semak balik kita punya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita ni hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bagaimana? Macam tu ya. Jadi ini jawapan Hasan Al-Basri kepada orang yang bertanya. Jadi samalah dengan kita ya. Kalau kita apa saja masalah dalam kehidupan kita ni, kita kena banyak muhasabahlah diri kita. Kita beristighfar dan kita bertaubat. Kalau tadi Raihan sebut Nabi yang maksum tu, Rasulullah yang maksum bertaubat, beristighfar 100 kali. Apa lagi kita yang tak maksum ni? Ratus-ratus ribu-ribu kali kita ni kena beristighfar. Maksudnya kena lebih lah daripada Nabi, betul tak? Kita ni bukan Nabi. Banyak buat silap, banyak buat salah, banyak lupa, banyak lalai. Jadi lagilah banyak kena istighfar. Ya Allah, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak supaya kita mendapat keampunan dan juga mendapat kemudahan dalam urusan hidup kita. Ya, urusan hidup kita. Kita memang sangat perlukan rahmat daripada Allah SWT. Okey, apa lagi? Apa lagi kita nak tengok dalam bab taubat ni? Okay, next. Okay, ni cerita seorang tabi'in lagi lah ya. Ni sama zaman lah dengan lebih kurang dengan Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri nama dia. Juga seorang yang terkenal. Seorang tabi'in yang terkenal. Tabi'in ni ialah orang yang sempat hidup bersama dengan sahabat. Dia tak sempat hidup dengan Rasulullah, tapi dia sempat melihat perlakuan para sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in ni orang yang dekat lah ya. Mereka melihat contoh-contoh orang-orang yang hebat-hebat di kalangan sahabat. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia kata, pada satu hari dia duduk termenung, dia ingat dosa dia. Ya. Sambil hitung-hitung dosa dia. Hebatlah ni. Orang hebat ni. Ingat semua dosa kita ya Allah. Apa kita lupa dah apa kita buat dengan Allah, lupa dah kita buat dengan manusia, kita lupa. Dosa-dosa kita tu banyak tapi kita tak boleh nak ingat. Tapi dia ni ingat. Dia kata dia duduk, dia sambil hitung dosa dia, aku mendapatinya berjumlah 21,000. Masya Allah. Boleh pula tulis cakap 21,000. Aku pun berkata pada diri sendiri, wahai Sufyan. Ni di dialog, monolog kan ya. Wahai Sufyan, engkau akan berjumpa dengan Tuhanmu dengan 21,000 dosa, wahai Sufyan. Dia akan meminta pertanggungjawabanmu atas dosa demi dosa. Engkau berdiri berhadapan dengan Tuhanmu tanpa ada perantara antara dirimu dengan dirinya. Dia akan bertanya kepadamu tentang dosa demi dosa. Aku duduk menghitung satu dosa lalu aku bertaubat. Aku hitung satu dosa lalu aku bertaubat. Menghitung satu dosa lalu aku bertaubat. Maksudnya dia flashback, dia recall balik, dia ingat balik dosa dia. Dia ingat, ada satu hari tu aku buat macam ni. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Aku bertaubat. Aku tak nak buat lagi. Aku menyesal. Ini yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sampailah dia rasa 21,000 ni banyaknya, apa benda dia boleh recall balik. Kita nak agaknya nak dapat 50 pun apa kita buat pun kita dah tak ingat dah kot ya. Tak tahulah, you all ada ingat ke? Subhanallah. Hebat hebat tabi'in ni. Macam itulah, tapi kita rasa dosa kita tak terkira lah banyaknya ya. Kita minta ampun sajalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berazam kita nak jadi baik. Berazam kita tak nak buat mengulangi kesalahan-kesalahan kita ya. Kita lambat-lambatkan solat, kita tak tutup aurat, mungkin masa muda tu tak tutup aurat, kita mungkin kita tinggi suara dengan suami kita, dengan mak kita, dengan even dengan anak kita pun kita melayan dia dengan tak patut. Kita bertaubatlah, kita minta ampun ya. Kita nak jadi lebih baik. InsyaAllah ya. Okey. Apa lagi?
Sampailah dia rasa Sufyan ni rasa dia sampai ke satu puncak perasaan yang dia rasa dia sangat bahagia. Bila dia dah rasa 21,000 yang dosa yang dia buat tu dia dah minta ampun. Dia rasa sangat gembira, sangat bahagialah, rasa satu ketenangan yang luar biasa. Macam itulah Itu tentang Sufyan Ats-Tsauri. InsyaAllah saya nak bawa satu lagi cerita. Okey. Satu lagi cerita. Siapa pernah dengar cerita Imam Ahmad dengan pembuat roti ni? Okey. Puan Faridah pernah dengar ya? Juga tentang taubat. Hebat Hebat dia punya kelebihan taubat ni. Satu hari Imam Ahmad ni dia pergi mengembara lah Dia pergi travel lah, jalan masa dulu zaman dulu kan. Bukanlah macam zaman sekarang Walaupun dia seorang imam yang hebat, tapi orang tak kenal pun. Mana ada Facebook, mana ada Instagram, tak tahu pun kan. Orang tak kenal pun rupa dia macam mana. Jadi dia pergi ke satu masjid. Dekat satu tempat. Dia berhasrat nak iktikaf lah dalam masjid tu, nak tidur kat situ Nak beriktikaf di masjid tu, nak berehat dekat situ. Tapi orang yang jaga masjid tu tak benarkan dia tidur dekat masjid tu. Suruh dia keluar. Jadi dia tak ada tempat nak pergi. So dia duduk je lah dekat tangga masjid tu. Kebetulan depan masjid tu ada rumah seorang lelaki pembuat roti. Melihat ada orang asing duduk kat masjid ni pukul berapa, mungkin dah waktu yang sepatutnya dia tak duduk kat situ lah Jadi dia ajaklah orang tu datang ke rumah dia. Datang kat tempat dia buat roti tu, kat rumah dia. Jadi Imam Ahmad ni dia tak adalah declare, aku ni imam, aku ni orang ni begini-begini, tak adalah, senyap je lah kan. Dia duduk je lah kat situ dan dia memerhatikan saja perlakuan pembuat roti tu. Orang buat roti ni, sambil buat roti dia borak-borak, sambil buat roti dia sentiasa istighfar tu tak lepas daripada mulut dia. Istighfar. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Banyaklah. Yelah sekali-sekali bercakap, sekali-sekali, tapi banyaknya istighfar. Jadi Imam Ahmad ni nak tanyalah kepada pembuat roti ni. Kenapa asyik beristighfar aja kan? Kenapa kamu ni aku tengok asyik beristighfar aja kan? Apa dia, kenapa kan? Jadi pembuat roti tu cakap, sebenarnya dia kata, ini dah jadi amalan dia. Amalan dia beristighfar ni. Dan dia kata dalam hidup dia, apa saja yang dia nak, dia dapat. Apa saja yang dia nak, dia dapat. Kecuali ada satu benda lagi yang dia belum dapat. Lepas tu Imam pun tanya, apa yang kau tak dapat tu? Aku sangat ingin berjumpa dengan Imam Ahmad. Tapi aku belum berpeluang berjumpa dengannya. Tu dia cakap. Jadi bila dia cakap macam itu, pembuat roti tu cakap macam tu, Imam Ahmad pun declare lah, akulah Imam Ahmad. Dengan takdir Allah, orang yang jaga masjid tu halau dia, suruh keluar dari masjid. Dengan sebab tu dia dapat pergi jumpa, duduk kat tangga dan orang tu ajak dia pergi ke rumah dia. Dan itulah dapatlah berjumpa dengan Imam Ahmad. Jadi Masya Allah, subhanallah kelebihan orang yang beristighfar. Istighfar dengan keyakinan dan dengan kefahaman, dengan penuh sedar Ya Allah aku minta ampun, Ya Allah aku minta ampun, Ya Allah aku minta ampun. Dengan hati, bukannya sebut je tapi tak rasa dalam hati. Kena ada rasa kesedaran dan memang tak nak melakukan dosa dan maksiat pada Allah SWT. Jadi dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah ni Allah telah membuka pintu taubat bagi segenap umat manusia hingga orang musyrik pun. Orang musyrik, orang kafir pun Allah ajak seru bertaubat. Tapi of course lah dia kena beriman dulu Contoh dalam ayat 10 hingga 11 tu. Maksud dia, mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Ini sifat orang kafir lah orang musyrik. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
jika mereka bertaubat, mendirikan solat, menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara-saudaramu seagama. Maksudnya of course lah dia kena beriman dulu ya, supaya apa yang dia buat tu diterima oleh Allah SWT. Maksudnya taubat tu Quran tu diturunkan pada semua manusia, bukan hanya pada orang Islam. Kalau orang yang bukan Islam baca, memang ayat ni ditujukan kepada orang bukan Islam. Orang yang masih syirik kepada Allah SWT. Ya. Jadi seruan taubat tu pada semua. Okey. Sebab masa tak mengizinkan, saya nak tutup. Kita tak boleh habiskan kita punya slide ni. Banyak tapi kita insya-Allah kalau ada masa kita boleh huraikan lagi dalam kesempatan yang lain ni. Okey, pesanan Nabi ni, Nabi pesan ya, dia hadis qudsi. Telah berfirman Allah SWT, wahai anak Adam, setiap kali engkau memohon dan mengharap kepadaku, aku tetap mengampuni atas segala dosa yang engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, andai kata dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku sedang engkau tidak menyengutuiku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, ni hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi kita janganlah rasa macam dosa kita ni besar sangat, Allah nak ampun ke? Tak ada ya. Allah tu maha pengampun. Allah tu maha penerima taubat. Allah punya sayangnya pada kita, Allah ni punya sayang kepada hamba dia lebih lagi daripada seorang ibu sayang kepada anak. Kita bayangkan macam ni, kita sayang anak kita yang ada anak kita tak boleh nak bayangkan macam mana sayangnya kita pada anak kita, tapi Allah SWT mengasihi hamba dia lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anak. Kita bayangkan itu je. Mudah untuk kita faham. Kalau kita tak faham yang itu, kita tak boleh nak gambarkan macam mana kasihnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi Allah tu sangat menanti-nanti hambanya untuk bertaubat. Jadi bila kita bertaubat ni seolah-olah kita ni kembali kepada dia. Macam anak kita lah, dah buat salah-salah, mengajuk apa semua, lari di rumah, lepas tu bila balik tu kan, kita dah rasa, dan dia nak balik pada kita, nak kembali kepada kita, mestilah kita rasa gembira kan. Tapi Allah lebih lagi daripada itu. Okay, saya nak tutup dengan minta maaf, saya nak minta kita buka Quran lagi, surah Qaf. Surah Qaf, ni kira penutup lah ya. Saya tutup dengan ayat ni untuk kita sama-sama fikirkan. Surah Qaf ni muka surat surat 519. Surah yang ke-50. Surah yang ke-50, muka surat 519. Jadi semua orang tengok macam mana Allah SWT mengajar kita, dan saya nak tunjukkan kepada kakak-kakak dan sahabat-sahabat semua, dialog yang Allah tunjukkan dalam Quran ini sebagai pelajaran untuk kita. Dia adalah dialog yang perkara ni belum berlaku tapi akan berlaku. Allah gambarkan ini supaya jadi pengajaran untuk kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر
فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ayat ni satu muka penuh, ya. Kalau Nabi baca khutbah surah Qaf ni dalam solat Aid, ya, Nabi selalu baca surah ni, dan surah ni sebagai khutbah dia, ya, mengingatkan kita tentang peristiwa pada hari kiamat. Apa maksudnya ayat yang saya baca tadi? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah dekat dengan kita, ya. Allah tahu apa dalam hati kita. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Kita tahu ada malaikat di sebelah kita, kanan dan kiri, Raqib dan Atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Apa saja perkataan kita, baik atau buruk, tetap dicatat oleh malaikat yang sentiasa setia menulis. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Syaitan yang menyertainya berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, iaitu kepada setiap hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam syurga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperolehi apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Jadi akhir kata dalam ayat ni, orang yang masuk syurga, orang yang Allah selamatkan daripada neraka, orang yang sentiasa bertaubat, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Hati dia sentiasa nak menyesal dengan kesalahan dia dan tak nak mengulangi kesilapan dia. Ya. Jadi insya-Allah kita mengambil iktibar. Sebenarnya banyak lagi kalau nak cakap pasal taubat ni, tapi masa tak mengizinkan. Tak apa, kita berhenti dulu kat sini. Apa yang penting kita dapat melaksanakan perintah Allah SWT ni. Taubat adalah perintah Allah dan mungkin saya tak dapat nak share Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar semua tahu kan? Kalau tak tahu,
kalau belum tahu Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar ni kita bacalah setiap pagi dan petang dalam Al-Maksurat. Bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Cari Al-Maksurat, cari penghulu istighfar, kita beramallah dengan penghulu istighfar ni kerana dalam hadis sahih disebut siapa yang membaca penghulu istighfar ataupun penghulu taubat ni istighfar dengan penuh keyakinan pada pagi, kalau dia mati sebelum petang, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Kalau dia mati sebelum pagi, kalau dia baca petang, ya, malamnya dia mati, sebelum subuh ya dia mati, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Allah ampunkan dosa dia. Jadi kita beramallah dengan ni. Kalau boleh mulai hari ni carilah penghulu istighfar ni ataupun Sayyidul Istighfar. Kalau tak ada nanti saya share dalam grup, saya bagi Cikgu Laila, nanti boleh minta dengan Cikgu Laila. Kita sama-sama beramal pagi dan petang, dan ini anjuran oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai supaya kita selamat daripada azab api neraka. Allah selamatkan kita dari azab api neraka. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf kalau terlebih masa ya, mungkin ada komitmen lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Cikgu Raihan. Pada Raihan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakillah khairan kasiran kepada Cikgu Zaitun. Masya-Allah. Masukan ilmu yang sangat penting ya untuk kita dapat dan kita beramal selepas ni. Saya rasa cukup padat dan cukup terkena dalam jiwa tu. Insya-Allah. Okey. Saya ingat masa dekat universiti dulu, tadi Cikgu Zaitun ada kupas ayat surah Al-Qaf, satu muka surat yang ke belakang tu kan, second page kan. Ada seorang ustazah ni, dia memang ambil khusus dalam bidang tafsir. So saya ingat dia pernah ceritakan bagaimana tafsiran ayat tu dalam bentuk cerita. Memang takut. Dia kata ayat itu dia buat satu situasi, dia kata nanti masa kami kupas ayat tu dengan ustaz, so ustaz Arab ni cerita ketika mana kita ni meninggal nanti dan dibangkitkan, kemudian Allah akan panggil kita semua. Dipanggil, kemudian masa tu kita di antara nak masuk ke syurga ataupun neraka akan ada satu, ialah kita pun tahu kan akan dihisap terlebih dahulu. So, semasa hisap tu ditanya ketika itu kepada manusia, okey. Dia bukan ditanya. Kita ni didapatkan setiap daripada kita akan dapat kitabnya. Kitab tu antara sebelah kiri ke kanan ke belakang ke depan ke kan. Ada orang yang dapat di belakang dan di kiri, maka muka dia tu terus berubah, terkejut dengan keadaan tu menjadi hitam. Tu diceritakan masa tafsir surah ni. So dia kata menjadi hitam, terkejut dengan keadaan apa yang dia buat. Dan dia tak sempat bertaubat. Waktu tu lah dia kata, saya tak buat pun benda ni. Dia kata syaitan yang memang syaitan yang membisik, syaitan yang suruh saya buat. Sehinggalah syaitan tu yang ada tadi, syaitan berkata tu, sesungguhnya aku tak suruh pun dia buat, aku tak buat pun. Manusia sendiri yang buat. Kan? Manusia yang buat, ya aku hanyalah duduk di telinga dia dan aku tak suruh pun dia mencuri barang tu. Aku hanya menyuruh dia buat, tapi dia buat. Dia yang buat, tangan dia yang mencuri. Mulut dia yang bercakap, kan, kemaluan dia yang berzina. So ayat tu terus, jadi daripada situ nak mengatakan kepada kita, ya syaitan akan claim kita, aku yang suruh dia buat tapi bukan aku buat. Dan akhirnya kedua-dua masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. So daripada cerita ni kita nak katakan kepada kita lah, masihlah ayat yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran tu sebenarnya itu yang akan berlaku nanti. Allah dah bagi tahu siap-siap dah. Jadi kalau kita yang cerdik ni dah tahu, ya Allah aku tak nak menjadi sebahagian daripada itu. Kan? Jadi kita masih lagi ada ruang dan waktu ni untuk kita bertaubat dan insya-Allah kita harap yang mana yang datang ni dan juga kawan-kawan kita, saudara kita kena ceritakan bagaimana kita selagi masih diberikan nyawa ni, masih lagi yang panggil ada masa untuk kita bertaubat kan. Okey.